Iman yang keempat ialah beriman dengan atau kepada kitab-kitab Allah, iaitu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya. Kitab Allah ni kalau nak kira termasuk helaian-helaiannya ada 114 buah. Setengah ulama mengatakan 104, setengah ulama mengatakan 114. Itu bergantung kepada kita yakin yang turun kepada Nabi Syekh tu berapa. Ada ulama mengatakan 50, ada ulama mengatakan 40. Yang mengatakan 50 tu kumpul-kumpul sekali ada 114. 114 buah kitab ataupun 114 apa nama katakan mazhab, bukan mazhab pun, 114 jenis lah. Yang mengatakan yang turun pada Nabi Syekh tu 40, itu sebenarnya 104 saja. Jadi pilihlah mana anda, kedua-duanya betul. Diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memandu, untuk memberi syariat kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkan juga kitab-kitab lain kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Semua rasul-rasul itu rasul-rasul pilihan lah, bukan semua rasul dapat ya. Rasul-rasul pilihan. Kalau semua dapat tak ada lah 104, 313 lah. Ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada syariat. Kitab-kitab yang diturunkan itu ada yang disebut di dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebutkan kitab yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Ialah yang pertama Taurah. Sebutan sebenarnya Taurah. Serta marbutah tu bila diwakafkan dia jadi ha. Taurah. Kita selalu sebut Taurat, tak apalah, betul lah tu ya. Taurah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tak ada sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam. Firman Allah Taala, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada." Inna anzalna at-taurah, sesungguhnya kami telah turunkan at-taurah, fiha hudan wa nur, yang di dalamnya ada petunjuk. Hudan itu petunjuk ya, wa nur dan juga cahaya. Maknanya Taurat itu ada cahaya di dalamnya. Orang yang mengamalkannya dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya apa? Cahaya kebenaran, cahaya ketenangan. Yang dengan kitab itu dihukumkan bagi orang-orang Yahudi. Yahkumu bihan nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu. Hadu tu orang Yahudi lah ya. Warrabbaniyun, dan juga yang patuh kepada Tuhan mereka, Rabbaniyun. Dan nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, itu Rabbaniyun. Wal akhbar, dan orang-orang alim, bimastahfizu wa min kitabillah,
dan orang-orang yang alim mereka dan pendeta-pendeta, pendeta-pendeta mereka, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan sebelum zaman Nabi Muhammad, banyak orang jadi pendeta. Pendeta ni artinya ahli ibadah. Mereka selalu memencilkan diri mereka, bersendirian, beribadah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil pendeta. Dalam bahasa orang putihnya hermit. Mereka bukan orang alim, tapi mereka rajin beribadat. Sebab mereka diperintah memelihara kitab Allah. Pendeta-pendeta itu diperintah supaya dapat memelihara kitab Allah itu. Dan mereka itu menjadi saksi terhadap kebenaran. Nanti di akhirat mereka akan menjadi saksi tentang kebenaran At-Taurah. Itu ayat surah Al-Ma'idah ayat 44. Itu dalilnya mengatakan Taurat itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rekaan Nabi Musa atau bukan rekaan Nabi-Nabi selepas Musa. Ianya datang dari Allah Ta'ala untuk Nabi Musa dan juga umat Nabi Musa, untuk Bani Israel. Baik, itu kitab yang pertama. Wajib kita yakin, wajib kita percaya, wajib yakin, wajib percaya bahawa kitab itu datang dari Allah, dan dia diturunkan kepada Nabi Musa. Itu wajib percaya. Cuma bagi kita bukan umat Nabi Musa, tak wajib kita mempelajari isi kandungan Taurat. Tak payah. Jangan beria benar nak pergi nak pergi ke mana? Nak pergi ke Jerusalem, nak belajar Taurat, hentikan. Jangan kata. Quran pun tak habis belajar. Yang wajib kita mempelajarinya ialah Al-Quran. Taurat tak wajib kita pelajari. Hanya wajib kita yakin bahawa dia adalah kitabullah, datang dari Allah untuk Nabi Musa dan kaumnya. Itu dia. Yang kedua, kitab yang wajib kita yakin, wajib kita beriman dengannya, iaitu namanya Injil. Dalam bahasa Inggeris namanya Bible. Taurat tu dalam bahasa Inggeris namanya Old Testament. Injil ni New Testament, ataupun Bible. Injil ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wa qaffayna ala asarihim Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan, waqafaina, kami datangkan, kami hentikan, betul, lepas itu tak ada lagi dah. Waqafaina, kami wakafkan, iringkan jejak Nabi-Nabi Israel, Nabi-Nabi Israel itu kami iringkan, iaitu dengan Isa. Didatangkan Isa dari keturunan Bani Israel, putra Maryam, anak kepada Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat. Injil itu datangnya untuk mengesahkan bahawa Taurat itu, dari dalam Taurat itu adalah kitab dari Allah. Itu datangnya Injil untuk mengesahkan bahawa Taurat itu adalah kitab dari Allah. Dia mengandungi kebenaran. Dan kami tidak memberikan kepadanya, kami telah memberikan kepadanya, iaitu Nabi Isa, kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kitab Injil itu macam Taurat juga, ada petunjuk dan cahaya. Tapi untuk umat dia lah, untuk kita tak ada wajib kita belajar pun.
dan membenarkan kitab yang sebelumnya itu, yaitu kitab Taurat yang menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Taurat itu adalah petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa di zaman Nabi Musa. Kitab Injil juga mengandungi petunjuk dan cahaya untuk orang-orang yang bertakwa di zaman Nabi Isa. Ya. Al-Quran adalah juga mengandungi petunjuk-petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dua kitab dah. Yang pertama Taurat, yang kedua Injil. Yang ketiga Zabur. Zabur ni dia tak ada banyak mengandungi hukum-hukum. Dia didatangkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, mengandungi banyak kisah-kisah, cerita-cerita gitu aja. Dia tak ada banyak hukum. Zabur ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Firman Allah, wa ataina Dawuda zabura. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud kitab Zabur, katanya. Itu 3 kitab yang wajib kita beriman, tetapi tidak wajib kita mempelajarinya. Tak wajib kita menganalisanya, tak wajib kita mengkaji kandungannya. Cuma kita wajib beriman bahawa ketiga-tiga kitab itu Allah turunkan kepada nabi-nabi yang tertentu. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan dan Zabur kepada Nabi Daud. Okey, itu pengenalannya. Seterusnya, nombor 4. Sahifah. Ya, sahifah itu artinya suhuf. Helaian, lembaran. Mana-mana ambil lah itu. Sahifah. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Ibrahim pun dapat helaian atau dapat lembaran-lembaran. Nabi Musa pun dapat lembaran-lembaran. Di samping Nabi Musa juga dapat Taurat, di samping itu dia dapat juga helaian. Macam surat-surat perkelilingan aja. Itu dia panggil sahifah. Suhuf. Ya, apa dalilnya? Firman Allah. Am lam yunabba'a bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Atau apakah belum diberitakan apa yang ada pada sahifah Musa dan sahifah Ibrahim, helaian yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga helaian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Belumkah diberitakan kepada kamu, kata Allah, nanya umat Muhammad. Ya, belumkah dikabarkan kepada kamu, belumkah diceritakan kepada kamu, iaitu bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa diberi sahifah, diberi lembaran, diberi helaian. Ya. Dan sahifah Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ini Ibrahim pula ya, selalu menyempurnakan janji. Ibrahim tak pernah mungkir janji, sentiasa menyempurnakan janji-janji yang telah diberikannya. Itu Ibrahim. Iaitu bahawa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Itu janji Nabi Ibrahim. Orang yang berdosa dia tak akan pikul dosa orang lain. Kalau dosa yang dipikulnya dosa sendiri, bukan dosa orang lain. Saya dosa saya, tuan-tuan dosa tuan-tuan, puan-puan dosa puan-puan.
Tak ada pula saya berdosa kerana tuan-tuan dan tuan-tuan pula berdosa kerana saya. Tak ada. Ya, dia kabur Nabi Ibrahim waktu itu. Dan bahawa seorang manusia tidak memperolehi selain daripada apa yang ia usahakan. Ya. Apa saja yang kita buat, itulah balasan yang Allah bagi kepada kita. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada balasan bagi kepada manusia melainkan apa saja yang dibuatnya. Kalau baik, dapat balasan baik. Kalau jahat, dapat balasan jahat. Ya. Apa yang dia usaha, dapatlah. Ya. Quran baru sebut apa itu? Tempat lain. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku tunjukkan kamu, sesungguhnya aku tunjukkan kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Pilihlah nak mana. Nak syukur jalannya boleh masuk syurga. Nak kufur jalannya terus masuk neraka. Pilih nak jalan mana. Kalau nak jalan syukur, ikut perintah Allah. Mayanglah, puasalah, zakatlah, berjuang di jalan Allah lah ya. Taat kepada pemerintah, taat kepada taat kepada ibu bapa dan sebagainya. Itu jalan syurga, namanya amal soleh. Kalau nak jalan neraka, senang. Lagi senang. Tak payah keluar, antara duduk boleh. Ragu-ragu aja tentang firman Allah, ragu-ragu aja tentang hukum Allah. Pertikaikan hukum Allah, dapatlah neraka. Ya. Allah kata tutup aurat, dia berjalan buka aurat, dapatlah neraka. Ya, buatlah perkara-perkara yang Allah murka, terus boleh dapat neraka. Ya. Lagi apa? Minat dengan orang zalim, bersama dengan orang zalim, ya, dapatlah neraka. Tak payah tepi dari tengah-tengah lagi, dari sambur di neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamassakumun nar, kata Allah dalam Quran ya. Jangan kamu cenderung kepada mereka-mereka yang zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Tak ada ke tepi, disambur di neraka tu. Dia tengah-tengah mahsyar tu dah disambur di neraka lagi. Bagi mereka-mereka yang cenderung kepada yang zalim. Ya, itu cenderung pun tak boleh. Betapa kalau dia sokong, betapa kalau dia bersama dengan orang zalim. Itu amaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sudah habis kita baca mana yang tadi. Atau apakah belum diceritakan kepada yang ada pada sahifah Musa dan sahifah Ibrahim, yang selalu menyempurnakan janji-janji, iaitu bahawa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahawa seorang manusia tidak memperolehi selain daripada apa yang ia usahakan. Buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Dan bahawa segala usahanya akan dilihat, kemudian akan dibalaskan dengan balasan yang lebih sempurna. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kata Allah ya. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarrah, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarrah, juga akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat kelak. Itu sebab dihidupkan kita balik setelah mati. Udah mati, semua orang hidup balik. Kenapa? Untuk dibalas perbuatannya dalam dunia. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Kalau kita tidak dihidupkan balik, orang yang jahat lepas gitu aja lah. Tak ada apa pembalasan. Dia bunuh orang, tak ada kena tangkap, mati dia, dah lepas je, tak ada apa-apa. Dia mencuri hak orang, tak ada kena tangkap, mati dia, lepas gitu aja lah.
dia rasuah, tak ada kena tangkap, malahan bertambah naik pangkatnya, mati dalam keadaan pangkat yang tinggi itu. Jadi tak ada siapa yang nak apa namanya menyiasat rasuah dia tu. Maknanya lepas itulah tak adalah adil Tuhan tu. Itu sebab dihidupkan balik. Bila dihidupkan balik, dicek balik perbuatan-perbuatan dia dalam dunia ni macam mana. Kalau dia rasuah, terima akibat rasuah. Kalau dia bunuh orang, terima akibat dia bunuh orang dalam dunia ni. Kalau dia mencuri, terima akibat pencurian dia dalam dunia ni. Kalau dia merompak, terima akibat rompakan dia tu. Kalau dia berzina, terima akibat zinanya tu. Apa saja dia buat dalam dunia ni semua akan diambil kira. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Sebab itu Allah hidupkan balik. Allah tak matikan terus. Itu dia tuan-tuan ya. Kemudian firman Allah lagi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surah apa? Sabbihah A'la. Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Bersih ini bersih zahir, bersih batin. Mensucikan dirinya zahir dan batin. Zahirnya apa? Suci daripada anggota yang 7 tu, suci daripada dosa, suci daripada najis dan hadas. Itu zahirnya. Batinnya, hatinya tu suci daripada sifat-sifat mazmumah. Akidahnya suci daripada akidah-akidah yang mensyirikkan Allah. Itu suci zahir dan batin. Beruntunglah orang yang boleh mensucikan dirinya zahir dan batin. Wa dzakara ismihi fa shalla, dan ia ingat akan Tuhannya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia sentiasa ingat akan Tuhannya. Maka ia mendirikan solat. Orang yang ingatkan Allah, dia sentiasa sembahyang. Dalam sembahyang tu dia sebut nama Allah. Itu orang ingatkan Allah. Orang yang tak sembahyang, dia tak diingatkan Allah. Orang yang sembahyang, dia ingatkan Allah. Kerana sembahyang tu tujuannya untuk mengingati Allah. In aqimus salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah kamu akan sembahyang untuk mengingati aku, kata Allah ya. Tapi payah, ngajarnya senang. Nak ingat Allah tengah sembahyang senang ke? Payah, tapi kena buat jugalah. Payah pun kena buat juga. Kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetapi kamu, iaitu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Mereka memilih dunia. Hidup dalam dunia ni tanda menyembah Allah. Hidup dalam dunia ni mujo lalu, melentang apa tak apa ya. Main bantai aja. Ya. Tipu orang jadi. Lagi naik orang jadi. Itu orang kafir lah tu. Dia tak ada memikirkan kehidupan di akhirat. Dia kira kejap tu janji dapat udah. Janji dapat aja udah. Itu orang kafir tu. Memilih kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan dunia ni menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Itu dunia. Tapi orang kafir, dia fikir dia akan hidup dalam dunia ni selama-lamanya. Itu yang sibuk aja dia mencari harta dunia. Sibuk mereka mengumpul-ngumpul harta dunia. Seolah-olah mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak daya tanya orang Cina tu.
Tanya bila mau matinya, marahnya dia tak nak malah marah benar dia sebut mati. Dia kalau jumpa kita apa tanya? Apa tanya? Sudah makan ke belum? Kata, makan dikira-kira. Ya, bukan kita lu sudah tua bila lagi mau mati. Ai, mengamuk dia. Pasal dia mirakan kehidupan di dunia aja. Langsung tak ada ingat kehidupan di akhirat. Itu orang kafir. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Di akhirat kehidupannya itu lebih baik dan lebih kekal. Makan di dunia dengan makan di akhirat bukan serupa. Syaratnya syurga lah, dapat nikmat lah ya. Bukan serupa. Mahligai di dunia dengan mahligai di syurga bukan serupa. Kenderaan di dunia dan kenderaan di syurga tak serupa. Pakaian di dunia dan pakaian di syurga tak serupa. Kerana dia lebih baik. Dalam syurga tu segala-galanya baik dan lebih kekal pula tu selama-lamanya. Kalau dia muda, muda selama-lamanya. Itu sebab ahli syurga tu kalau lelaki umurnya 33 tahun. Kalau dia mati tua lah, dia mati umur 73. Ada tak orang mati umur 73? Tengoklah ke depan ni. Hari mati lah tu ya. Umurnya dah 73. Tapi kalau dia menjadi ahli syurga, dia akan bangkit besok di akhirat. Umurnya berapa tahun? 33 tahun. Kemuncak ketampanan orang lelaki ialah ketika umur 33 tahun. Kalau dah 40 tak ada kendor, dah kecut. Dia 33 tahun. Kalau wanita ahli syurga, dia akan dibangkitkan umurnya 18 tahun. Itu kemuncak kederitaan wanita. Ya. Lelaki pula yang ahli syurga tu, kesemuanya nanti akan dibangkitkan secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Rupanya rupa dia lah. Haji Nazri apa Haji Nazri lah. Tok Imam apa Tok Imam lah. Ya. Tapi secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf. Mana nak kenal kalau semua rupa Nabi Yusuf? Oh ni rupa Nabi Yusuf, oh ni rupa Nabi Yusuf, oh ni mana tahu tapi ini nama apa. Ya. Secantik Nabi Yusuf. Dan orang dalam tu pula, kalau ahli syurga, dia akan dibangkitkan secantik siapa? Ya Allah, siapa? Siti Nurhaliza. Apa kan? Siti Zulaikha, ya. Dia secantik Siti Zulaikha. Syaratnya jadi syurga, ahli syurga ya. Itu dia. Bukan rupa Siti Zulaikha, dia apa dia lah, timah apa timah lah, munah apa munah lah, limah apa limah lah, endun apa endun lah, enak apa enak lah, tapi secantik Siti Zulaikha. Itu dia ya. Itu dia katakan wa abqa, kekal. Cantiknya kekal, mudanya kekal, cergasnya kekal, sehatnya kekal, segala-galanya kekal. Bukan dalam dunia ni. Dalam dunia ni, cuba kita bandingkan kehidupan kita sekarang ni dengan kehidupan kita 30 tahun yang sudah. Ada beza ke tak? Imam ada beza tak? 30 tahun yang sudah dengan sekarang ni ada beza ke tak? Banyak benar beza ya. Saya 30 tahun yang sudah, bukan macam ini. Lebih-lebih lagi kalau 40 tahun yang sudah, bukan kopi ni. Ya. Remus pun dua belah ni, kiri satu, kanan satu. Itu belahnya dua. Bertembung rambut tu tengah. Naik Vespa tu masa tu. Mau Vespa saya tu tau. Dia ada kipas belah kanan tu. Bila kipas belah kanan tu bubur zinc tu. Bukan zinc pun, aluminium. Bila ditekan minyak dia wow. Itu Vespa saya dulu tau. Ya. Hari bila dia fikir, bingung benar aku masa tu. Sekarang ni, mana apa-apanya? Berambut pun dah tak payah. Ya.
Bila panjang aja cukur, bila panjang aja cukur, bila panjang aja cukur. Itu kena lagi beza dia. Sudah tak ada kekal. Tapi di akhirat besok yang handsome kekal handsome, yang cantik kekal cantik, yang kuat kekal kuat. Ya, yang hebat kekal hebat. Itu di akhirat. Wa abqa kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Inilah yang terdapat di dalam suhuf yang dulu-dulu. Sesungguhnya ini benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf Ibrahim, yaitu suhuf Ibrahim, wa Musa, dan juga suhuf Nabi Musa. Itu dia. Allah Allah tegaskan kepada kita. Terdapat kehidupan di syurga itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Ini pun ada dalam Taurat, ada juga dalam Nabi Ibrahim punya suhuf. Ada pun kitab yang diturunkan kepada para nabi yang lain, Allah tidak menerangkan nama-namanya. Tak ada diterangnya. Ya. Tak ada pula yang ini nama ini, yang ini nama ini, yang ini nama ini. Yang ada nama 4 kitab saja. Ya, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Itu saja yang ada jenama. Yang pada Nabi Adam tak ada jenama. Yang pada Nabi Ibrahim tak ada jenama. Yang pada Nabi Musa tak ada nama, kecuali Taurat. Tak ada dah ya. Yang kepada Nabi Syis tak ada nama. Yang kepada Nabi Idris pun tak ada nama. Itu dipanggil suhuf sahaja. Ada pun kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi yang lain, Allah tidak menerangkan nama-namanya kepada kita. Kita tak tahu. Dan tak wajib pula kita cari. Jangan beria-beria benar, mayang hajat minta dengan Allah bagi nama-nama kitab-kitab yang tak ada nama tu. Tak payah. Banyak projek lain lagi. Tak payah nak mengkaji-kaji pula. Banyak projek lain yang lebih bermanfaat lagi. Cuma menerangkan bahawa tiap-tiap orang nabi utusan Allah diturunkan kepada mereka risalah untuk disampaikan kepada kaum mereka seperti firman Allah. Jadi yang turun kepada Nabi itu bukan kitab, ya, risalah, lembaran-lembaran untuk mereka sampaikan kepada kaum mereka. Ya, seperti firman Allah ni tadi, kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu nabiyyin mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi mahtalafu fi. Ya. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Semua berasal daripada opah dan tok kita kata. Semua orang, ya. Everybody comes from one woman and one man. Yang woman tu nama apa? Hawa. Yang man tu nama apa? Adam. Semua. Walaqad khalaqnal insa, bukan. Inna khalaqnal insana min zakarin wa unsa. Ya. Inna khalaqnal insana min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami jadikan kamu. Betul, salah baca. Patutnya inna ja'alnakum, bukan inna ja'alnan nas. Inna ja'alnakum atau inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami jadikan kamu min zakarin wa unsa, daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan dijadikannya kamu itu berbangsa-bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada Jepun, ada India, ada Arab, ada Negro, ada orang putih, ada orang Kamboja, ada macam-macam bangsa-bangsa. Wa qabail, dan juga berbuah-buah.
Orang Melayu, bangsanya Melayu, tapi ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada orang Rawa, ada orang Nata, ada orang Kerinci, ada orang Bangka Hulu, itu Melayu. Orang Cina pula ada Hailam, ada Hainan, ada Tiu Chow, ada Kungfu dan sebagainya. India pun begitu, bangsanya India. Kabilahnya siapa? Malayalam, Malabari, Hindi lagi, Tamil lagi, Cikli, Cikli ya, tu. Itu bangsa-bangsa dia, bangsanya India, Qabailnya tu ya, suku-sukunya. Untuk apa? Li ta'arafu, agar kita mengenal antara satu sama lain. Bukan suruh bergaduh ya. Suruh mengenal antara satu sama lain. Bukan nak menghina-hina. Kita tak layak nak menghina bangsa lain. Kerana kita yang menghina itu bukan tentu kita mulia. Kerana yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah ialah kamu-kamu yang bertakwa, baru mulia ya. Jadi satu tu, wahidah tu, umat yang satu, wahid. Ya. Kemudian faba'asallahu nabiyina mubashirina wa munzirin. Dibangkitkan oleh Allah akan nabi-nabi untuk memberi berita gembira. Wa mubashirin, beri berita gembira, dan wa munzirin, dan memberi peringatan yang menakutkan. Itu sebab dalam Quran dia ada dua cerita. Satu cerita yang memberi gembira, orang beriman dan beramal soleh dapat berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu berita gembira lah. Terimalah berita gembira bahawa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu berita gembira bagi orang yang beriman. Ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada pula lagi berita apa? Berita menakutkan, mengingatkan. Munzirin, berita yang mengingatkan. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah ya. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Ini dua berita. Satu berita gembira, lagi satu berita menakutkan. Ya. Quran selalu sebut begitu. Ada berita menggembirakan, ada berita yang menakutkan ya. Baik. Itu munzirin ya, dan peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkan Allah itu kitab dengan benar ya. Semua kitab-kitab dari Allah itu benar belaka. Ciptaan Allah belaka, bukan ciptaan nabi-nabi, bukan ciptaan rasul-rasul ya. Allah yang menciptanya. Dengan benar untuk memberi hukuman di atas manusia, liyahkuma bainahum, atau liyahkuma bainan nas, untuk memberi hukum kepada kalangan manusia-manusia. Itu sebab kita ni ada hukum. Hukum untuk manusia ni, untuk kita ni, lebih-lebih lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada hukum 5 aja hukumnya, bukan banyak. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Itu aja 5 hukum. Yang wajib mesti semua buat, jangan tinggal. Yang haram semua mesti tinggalkan, jangan buat. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mungkin. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mungkin. Dan yang harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadikan yang harus itu sebagai sumber untuk mendapat pahala. Ya? Padahal harus dia tak ada pahala, tak ada berdosa. Tapi kalau kita laksanakan mengikut kehendak Allah, ya, maka dia dapat sumber pahala dari perbuatannya yang harus itu. Itu dia. Itu Allah bagi tahu tu ya. Tentang perkara yang mereka berselisih bainan nas fi makhtalafu fi. Kerana kita dalam dunia ni banyak berselisih faham. Jadi bila ada perselisihan, cari kitab-kitab Allah untuk penyelesaiannya. Lebih-lebih lagi kita kalau ada berselisih pendapat, apa buat? Rujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul, kata Allah Al-Quran. Ya, jika sekiranya ada perselisihan di kalangan kamu, maka kembalilah kamu kepada Allah, kitab Allah, dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penyelesaian segala pertikaian. Ya. Contohnya apa yang kita pertikaikan? Contohnya riba itu haram. Ada orang kata riba tu akhir zaman ni penting. Untuk membangun kita mesti amalkan riba. Jangan kita buang riba. Kalau kita tolak riba, nanti kita tak maju, kita tak membangun, kita tak boleh dapat projek sana sini. Jadi mau tak mau kita kena amalkan riba. Jadi ada pula kata tak boleh kerana dianya dilarang oleh Allah. Jadi penyelesaian macam mana? Kembali kepada Quran. Apa Quran sebut tentang riba? Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba, kata Allah ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bila Allah dah haramkan, tak ada apa soalan lagi dah. There is no more question about it. Haram tetap haram. Tak ada banyak perbincangan lagi. Tak ada tapi, tak ada lah. Bila Allah kata haram, haram. Bila Allah kata halal, halal. Wa halallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Berniaga lah, tak apa. Lantak lah berniaga. Ya. Tak ada salah. Kerana Allah membenarkan perniagaan. Tapi riba, jangan. Kerana Allah haramkan riba. Wa harramar riba. Itu cara penyelesaian kita. Dan kiaskanlah yang lain-lain. Ya. Wajib ke tidak wanita-wanita menutup aurat? Ada yang kata tak wajib, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tak ada nas, ada yang mengatakan apa. Cek balik Al-Quran. Ada tak Al-Quran nyuruh kita menutup aurat? Tengok surah Al-Ahzab ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin, kata Nabi. Kata Allah ya. Itu ayat Quran tu. Wahai Nabi, beritahu kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan wanita-wanita yang beriman, semua wanita beriman ni kena bagi tahu bahawa mereka hendaklah melabuhkan tudung kepala mereka hingga ke paras dada. Tudung kepala tu biar labuh sampai ke dada. Jangan hat tengkuk aja. Dada tu tak labuh. Tak ada menutup dada ada. Kena tutup sampai ke dada. Ada tak perempuan yang dikenali sebagai ulama tapi tudungnya singkat aja? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Itu tak ikut Quran tu. Sedangkan dia ngajar Quran. Ini dia. Kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Takkan letak nutup aurat masuk neraka, kembali kepada hadis. Dalam Quran tak ada, tapi ada dalam hadis. Apa kata Nabi bagi tahu anaknya Fatimah? Wahai Fatimah, wahai anakku Fatimah, kata Nabi. Saya ambil maksudnya je, panjang hadis tu. Adapun aku lihat di dalam neraka itu kebanyakannya perempuan-perempuan. Ya.
Yang ramai masuk neraka tu perempuan. Kata Nabi, jangan menolak mata tengok saya ya. Kalau saya ngabarkan Nabi ni. Dihuraikan oleh ulama'-ulama' ada dua sebab. Yang pertama, dia ni derhaka kepada suami. Ya. Layan indah tak indah aja dengan suami tu. Sedangkan kata Nabi, kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku perintahkan isteri-isteri supaya sujud kepada suami masing-masing. Tapi tak boleh. Manusia tak boleh menyembah manusia, tak ada disuruh perintahkan sujud. Kalau tidak, disuruh isteri semua sujud kepada suami. Oi, kalau semua ada nak imam. Kalau tidak lah Rasul kata apa manusia, kalau ada bolehlah manusia sujud sama manusia macam. Balik kan apa buat? Panggil situ, mari sini, kata, sujud, kata, sujud kaki saya. Ya, tapi tak boleh. Ya. Kembali kepada hadis tadi. Wahai anakku Fatimah, kata Nabi, di dalam neraka